Bau bai'atis saghir, ini bab bai'ah budak kecil. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad daripada datuknya Abdullah bin Hisham, dan dia sempat menemui Nabi SAW. Dia dibawa oleh ibunya Zainab binti Humaid kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, wahai Rasulullah, bai'hu, engkau bai'ahlah dia, ataupun engkau berbai'ahlah dengannya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, huwa saghir, dia kecil, jadi masih kecil. Maka Nabi SAW menyapu kepalanya dan mendoakan untuknya, ini mendoa keberkatan untuknya. Dia selalu mengorbankan seekor kambing ataupun biri-biri bagi pihak seluruh keluarga ataupun orang rumahnya. Bab man bai'a thumma istaqala al-bai'ah, ini bab orang yang berbai'ah kemudian dia meminta supaya dibatalkan bai'ahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa ada seorang Arabi telah berbai'ah dengan Rasulullah atas Islam. Tiba-tiba Arabi itu terkena demam, mengalami demam di Madinah. Arabi itu pun pergi kepada Rasulullah SAW. Terus dia berkata, wahai Rasulullah, batalkanlah bai'ahku. Tetapi Rasulullah SAW enggan. Kemudian dia datang lagi kepada baginda dengan mengatakan, aqilni bai'ati, engkau batalkan bai'ahku. Fa'abah, tetapi Nabi SAW tetap enggan. Thumma ja'ahu, kemudian dia datang pula, yakni kepada Nabi, datang pula kepada Nabi SAW dengan mengatakan, aqilni bai'ati, batalkan, fasahkan bai'ahku. Fa'abah, Nabi SAW tetap juga enggan. Fakharajal a'rabiyyu, akhirnya Arabi itu keluar, yakni daripada Madinah. Maka Rasulullah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, innamal madinatu kalkir, Madinah ini seperti kir, corong peniup api itu. Ia menghilangkan kotorannya, kotoran logam yang dipanaskan itu. Wa yunasi' tayyibaha, dan ia meninggalkan, mengekalkan yang tulen daripadanya, yang baik daripada logam itu. Bau man bai'a rajulan la yubai'uhu illa lid-dunya, sebab orang yang berbai'ah dengan seseorang tidak dibai'ahnya orang itu melainkan kerana dunia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang Allah tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka. Walahum azabun alim, malah mereka mendapat azab yang memedihkan. Yang pertama, rajulun ala fadli malin bittariq, seseorang yang mempunyai lebihan air di tengah jalan ataupun di tepi jalan. Yamna'u minhu ibn sabil, dia menghalang ibn sabil, orang yang lalu lintas di situ, daripada meminum. Yang kedua ialah seorang atau seseorang yang berbai'ah dengan imam yang telah memberikan taat setianya kepada seseorang pemimpin. La yubai'uhu, tidak dia berbai'ah dengannya melainkan kerana dunia. Jika pemimpin itu memberikan apa yang dikehendakinya, dia akan menyempurnakan bai'ahnya itu. Tetapi jika tidak, dia tidak akan menyempurnakan bai'ahnya. Yang ketiga, seseorang yang menjual sesuatu barang kepada orang lain selepas asar dengan bersumpah, fahalafa, maka dia bersumpah dengan nama Allah, laqad u'tiya biha kadza wa kadza, sesungguhnya dia telah diberikan untuk ataupun kerana barang tadi sekian banyak. Yang ini dia telah
hendak diberikan sekian-sekian banyak untuk barang itu, fasaddaqahu, maka orang yang nak membeli dengannya itu pun membenarkannya, yang dia menerima cakapnya. Fa akhadhaha, dia pun mengambilnya. Walam yu'ta biha, padahal tidak ada sesiapa pun mahu memberikan kepadanya dengan harga yang disebutnya tadi. Padahal tidak diberi kepadanya untuk barang itu, yang sebanyak yang disebutkannya. Bab bai'atin nisa, ini bab bai'ah orang-orang perempuan. Riwayat tentang bai'ah orang-orang perempuan ini telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan sanadnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami, wa nahnu fi majlis, ketika kami berada dalam satu majlis, kamu berbai'ah denganku untuk tidak menyungutukan dengan Allah sesuatu, dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak melakukan dusta besar yang kamu ada-adakan. Wala ta'suni, dan kamu berbai'ah denganku untuk tidak menderhakaiku fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum, sesiapa yang menyempurnakan, sesiapa di antara kamu yang menyempurnakan bai'ahnya itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana bai'ahnya itu, fa'uqiba bihi fid dunya, maka dihukum dia di dalam dunia ini, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya. Faman asaba min dzalika syai'an, sesiapa yang melakukan apa-apa yang telah dibai'ahnya itu, lalu Allah menutup kesalahannya itu, yakni tidak mendedahkan kepada orang, fa amruhu ilallah, maka kedudukannya terserah kepada Allah. Insya'a aqabahu, jika dikehendaki Allah maka ia akan menyiksanya, dan jika dikehendaki Allah dia akan mengampunkannya. Fabaya'nahu ala dhalik, maka kami pun berbai'ah dengan Nabi, dengannya, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam atas perkara yang tersebut itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan orang-orang perempuan dengan ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima bai'ah, boleh juga, daripada orang-orang perempuan dengan ucapan. Bihadhil ayah, ini dengan ayat ini yang tersebut di dalam ayat, yaitu kamu tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah, dan seterusnya lah. Qalat, Aisyah berkata, tidak pernah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan orang perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Atiyah, beliau berkata, kami telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pun membaca alayya, di hadapanku ataupun di hadapan kami, alla yusyrikna billahi syai'ah, iaitu dengan perjanjian bahawa mereka tidak akan menyekutukan apa-apa dengan Allah. Dan baginda melarang kami daripada meratap. Faqabadat imra'atun minna yadaha, maka menggenggam seorang perempuan daripada kami, di kalangan kami, tangannya. Maka ada seorang perempuan yang menggenggam tangannya di antara kami. Faqalat, seraya berkata, fulana as'adatni, si fulan telah membantu aku dalam meratap, yang dahulu si fulan itu telah membantu aku dalam meratap, ataupun menyenangkan aku dengan meratap, yang di suatu ketika dahulu. Wa ana uridu an ajziyaha, oleh itu aku mahu membalas perbuatannya itu. Falam yaqul syai'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa. Fa dhahabat, maka dia pun pergi.
thumma raja'at, kemudian dia pulang, dia kembali pula, mari pula. Fama wafat imra'atun, tidak ada seorang pun perempuan yang menyempurnakan bai'ahnya kecuali Ummu Sulaim, Ummul Ala, ibnatu Abi Sabrah, anak perempuan Abi Sabrah, yaitu isteri Mu'adz, ataupun Sya'brawi, anak perempuan Abi Sabrah dan isteri Mu'adz. Bab orang yang membatalkan bai'ah. Dan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah denganmu itu sebenarnya mereka berbai'ah dengan Allah, hingga ke akhir ayat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, saya telah mendengar Jabir berkata, ada seorang Arabi datang ataupun pergi kepada Nabi SAW, maka dia berkata, bai'ni alal Islam, terimalah bai'ah atas Islam, ataupun berbai'ahlah denganku untuk Islam. Fabaya'ahu alal Islam, maka Nabi SAW pun berbai'ah dengannya atas Islam. Thumma ja'al ghada, pada keesokan harinya dia datang mahmuman, dalam keadaan demam. Faqala aqilni, dia berkata, fasahkan ataupun batalkan bai'ahku. Fa'abah, tetapi Nabi SAW enggan. Falamma walla, bila dia pergi, bila dia berpaling pergi, qala, Nabi SAW bersabda, al-Madinatu kal-kir, Madinah ini seperti kir, corong peniup, tukang besi itu. Tanfi khabathaha, ia menghilangkan kotorannya. Wa yunassa' tayyibaha, dan meninggalkan logam yang tulen. Sekat tu dulu. Ini bab bai'ah budak kecil. Bolehkah budak kecil ini berbai'ah ataupun menerima bai'ah? Bolehkah tidak? Imam Bukhari nak cerita di sini. Daripada hadis ni kita nampak tujuannya Imam Bukhari nak sebut sini, dia mari hadis ni, iaitu Nabi SAW tak tak mahu berbai'ah dengan budak-budak. Sebab bai'ah ni makna dengan penuh kesedaran dan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan budak-budak tu dia tidak sedar molek, dia tidak cerdik molek. Lepas tu nak bertanggungjawab apa? Orang lain duduk menanggung dia, bukan dia yang menanggung hal orang lain. Sebab itu Nabi SAW tak sih. Walau bagaimanapun Nabi SAW tak tolak begitu saja, bahkan dia mendoakan orang tadi, budak tadi, seperti mana dalam riwayat ni. Dia kata Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad daripada datuknya. Jadi cerita hak budak tadi tu datuk kepada Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad. Jadi Zuhrah bin Ma'bad bin Abdullah bin Hisham, gitulah. Jadi dia datuk dia ni Abdullah bin Hisham. Dia dan dengan Nabi SAW. Mak dia bawa pergi jumpa dengan Nabi. Mak dia tu namanya Zainab bint Humaid. Bawa pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Mak dia kata, wahai Rasulullah, berbai'ahlah dengan dia. Ini terimalah bai'ah dia. Nabi SAW kata, dia kecil lagi, mazala saghiran, dia masih kecil. Tapi Nabi SAW tak tolak begitu saja. Dia sapu kepala, dia gosok kepala dan mendoakan keberkatan untuknya. Dalam jilid yang pertama kitab Bukhari ini, dalam kitab Syarikah dulu sudah jumpa dah hadis ini. Di sini dia kata wada'alahu, sana dia kata wada'alahu bil barakah. Kau tulalah. Tak apalah. Tapi hadis ni cuma di sana ada panjang sikit. Ibnu Zubair dan Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lain, kalau berjumpa dengan dia, dia ni meniaga. Jumpa dengan dia tupai. Tupai kata. Tupai maknanya jadi kongsi lah. Bagi modal sikit, minta jadi kongsi, buat kongsi, terima mereka sebagai kongsi. Sebab apa? Dia untung sama. Dia jual ke apa pun untung. Kalau dia jual pasir tanah pun untung. Begitu. Jadi dia kadang-kadang buat pergi sikit je buih tu.
kongsi mula-mula tu buat balik, penuh untung bagi-bagi tu kepada orang lain yang berkongsi dengan dia. Satu ekor unta yang penuh dengan syarat dengan muatan dia. Itu untung. Memang untung sama. Itu hasil daripada keberkatan doa Nabi SAW. Itulah di sini lah. Pada masa tu dia kecil lagi. Nabi SAW tak saya terima bai'ah. Hak tu hak naknya sininya. Jadi maknanya kalau dalam negara ni urusan pemerintahan ni kanak-kanak tidak masuk. Sebab itulah mana-mana negeri pun dia ada hak umur kan untuk melibatkan diri dalam politik negara ke apa ni. Setengah negeri tu 21 tahun, setengah negeri tu 18 tahun, macam-macam lagi lah, tak serupa. Jadi ini terpulang kepada pemerintah untuk menentukan berapa tahun. Sebab apa? Sebab masalah politik urusan negara ni perlu kepada orang yang faham lah. Orang yang faham. Kalau hak tak faham tu tak ada makna. Tak ada makna. Jadi bai'ah ni tidak melibatkan mereka. Tidak melibatkan mereka. Soal pelantikan Kongko Tuga ni ke, tidak melibatkan kanak-kanak, budak. Tu Imam Bukhari nak ya. Dalam bab politik ni kanak-kanak tak termasuk. Maksudnya orang dewasa, orang yang sudah balik. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, di dalam hasyiah ni pun ada. Hasyiah ni kalau dalam kitab kita ni musim-musim ya. Ni dia duduk tepi ni. Duduk celah tu, Allah naik. Wa muradul Bukhari min al-hadith anna bai'at as-saghir la tasihhu. Tu dia. Maksud Imam Bukhari ni dia nak ayatnya bai'ah budak-budak ataupun kanak-kanak tak sah. Tu ya dia nak. Dan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak berkat ni, dapat berkat ni dengan cara sapu kepala. Bukan anak yatim sajalah. Kalau tidak anak yatim pun itu tanda kasih, sayang, dan mahukan kebaikan untuknya. Jadi sapu kepala itu sunnah Nabi SAW. Budak-budak. Lepas tu dia doa, tidak semestinya pun kita kata dah lah, tak semesti akad tangan doa tu. Sambil-sambil gitu pun doa dah tu. Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu pun doa dah tu. Lagu tu saja pun doa dah. Wa kana yudhi bisyat. Dia ni Abdullah ni, dia sembelih kambing ataupun biri seekor bagi pihak keluarga dia. Sini Imam Bukhari nak mari hadis ni salah satu pegangan ni orang ramai juga di mazhab ni. Khilaf dalam perkara ni. Jadi orang-orang yang mengatakan satu orang kepala keluarga dia boleh kurban untuk keluarga dia. Salah satu dalil mereka nya hak ni. Salah satu dalil mereka. Bukan hak ni segala-galanya. Ada lagi yang lain. Tapi salah satunya hak ni. Walaupun ini perbuatan Abdullah bin Hisham ni, sahabat ni, dan ini kira-kiranya bukan di hadapan Nabi SAW, selepas Nabi lah. Tetapi ramai lagi sahabat-sahabat pada ketika itu. Tentu mereka tahu dan mereka tidak bantah. Dengan sebab itulah Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan boleh untuk korban ni bagi pihak keluarga, niat untuk keluarga. Ni tengok dalam hasyiah nombor 6. Tidak ada macam semua tu dari segi bagi-bagi dia tu tak ada lah. Wa kana yudhi bisyatil wahidah. Ini orang panggil athar. Sekat ni wa da'alahu bil barakah, sekat tu hadis. Wa kana yudhi bisyatil wahidah an jami' ahli, itu athar. Orang panggil. Itu athar. Mana cerita tentang sahabat. Bukan cerita tentang Nabi. Cerita tentang Nabi buat sana ni dia doa berkat untuk Abdullah sana. Sekat tu jelah. Ini bukan Nabi kata wa kana yudhi tu. Bukan Nabi kata tu. Perawi di bawah dia. Kira-kiranya di sini Abu Aqil Zuhrah itulah cucu dia. Cucu dia tu cerita. Dia ni korbankan binatang kambing ataupun biri untuk ahli keluarga dia. Sini disebut. Wa kana yudhi bisyatil wahidah. Jadi hak sani ni, asar ini mana sanadnya? Tu kita nak tahu.
mana sanadnya dan sahih atau tidak. Situ dia sebab. Dalam kitab dia sebut wa hadzal athar al mauquf sahih bis sanad al madhkur ila Abdullah. Jadi asar ini sahih dengan sanad ni, sanad kita baca tadi. Sanad tu juga sampai kepada dia, sanad tu juga dan sahih asar ini. Dari satu sudut gitu Dari satu sudut yang lain, hadis ini juga orang panggil hadis mudraj. Mudraj min ar-rawi. Hak ni wa kana yudhi bisyatil wahida an jami' ahlihi ni. Hak ni idraj. Apa yang dimasukkan oleh perawi. Ini cucu dia ni. Cucu kepada Abdullah ni. Bukan cerita dia tentang Nabi ni. Tak dah. Wa kana ni dhamir ni tidak balik kepada Nabi. Bukan Nabi SAW menyembelih kambing tu bagi pihak semua ahli keluarga dia. Tak. Abdullah tu. Cerita Nabi nya habis dah, berhenti sekat tu. Ini orang panggil hadis mudraj. Tetapi itulah. Tak kena gaya boleh jadi kita balikkan dhamir tu kepada Nabi SAW. Silaplah situ. Silaplah. Tapi adakah Nabi SAW tak pernah kurban untuk ahli keluarga dia? Ada juga. Cuma sini ni cerita hak ni. Hak tu hadis lain. Hak tu bukan sini. Kalau hak ni dhamir dia tu, yakni isim kana tu balik kepada Abdullah, bukan kepada Nabi SAW. Dia tengok tu. Qala al-Kirmani. Kirmani ni salah seorang syarih Bukhari. Sah seekor kambing untuk semua ahli keluarga dalam rumah. Li'annaha sunnatun 'alal kifayah. Sebab sembelih ni, kurban pada hari raya kurban itulah maksudnya. Sunnah kifayah, bukan fardu kifayah. Sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah ni, bila sunnah kifayah madai boleh. Seka saja untuk keluarga kita. Ini mengikut mazhab Syafi'i, kata dia. Adapun mengikut mazhab Abi Hanifah dan sahibaihi, dua orang anak murid dia yang masyhur itu, Abu Yusuf dan Muhammad, dan Zufar, seorang lagi anak murid dia yang masyhur juga, Zufar namanya. Wajib. Kurban ni mengikut mazhab Hanafi wajib. Wajib. Bukan sunat, tidak. Dalil merekanya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i daripada Muhabbaq bin Sulaim. Beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Arafah. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Setiap ahli keluarga pada setiap tahun dikenakan kurban, kena kurban. Ini sifat wujub ni, kata dia. Kata-kata lagu ni. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda lagi, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang senang tapi dia tidak berkurban, tak samari masjid ni. Tak samari tempat pemayan. Tempat pemayan tak samari, kata dia. Dan ini ancaman yang seperti ini tidak berlaku kecuali dengan sebab meninggalkan yang wajib. Kata mereka, buat apa ya siapa tak boleh pergi masjid nah, tak boleh pergi tempat pemayan tu. Kadza fil hidayah. Demikian tersebut dalam kitab Hidayah fiqh Hanafi. Qalahu fil lama'at. Ini dia pun ambil daripada kitab Lama'at. Lama'at itu maksudnya Lama'atut Tanqih Syarah Mishkat Al-Masabih. Itu maksud Lama'at. Karangan Syekh Abdul Haq. Fa'indahum, bagi mereka, ni orang mazhab Hanafi, tidak memadai seekor biri ataupun kambing untuk lebih daripada seorang. Seekor kambing atau seekor biri untuk satu orang, tak boleh lebih untuk satu orang. Qala fil Hidayah, pengarang kitab Hidayah berkata, kitab Hidayah ni sahur lah. Kalau kita mengaji Pakistan, mengaji di India, tak mengaji kitab Hidayah ni tak boleh. Tak boleh mengaji hadis. Sampai gitu nah. Tak boleh mengaji hadis ni. Masuk daurah hadis tak boleh. Kitab mesti kena mengaji. Tu kitab Hidayah ni penting benar lah. Dan kitab Hidayah ni memang kitab pelik luar biasa. Anwar Shah Kashmiri kata
ada beberapa buah kitab dalam dunia ni, kitab yang ajaib kata dia. Kitab tulis orang tapi ajaib. Yang pertama Bukhari, yang kedua Hidayah, yang ketiga kitab Masnawi Maulana Rumi. Tu kata dia. Tiga kitab ni memang kitab luar biasa. Orang tak ngaji dia tak tahu, orang tak baca dia tak tahulah. Kalau orang yang baca ngaji, sebab Bukhari lah. Kalau ngaji lagu mana. Kitab Hidayah tu pun memang istimewa. Dia kata gapo dalam kitab Hidayah, mengikut kiasnya tak harus. Kalau nak kira lembu ke unta ke untuk lebih daripada seorang. Kalau nak kira asal mengikut kaedah kias, tidak harus. Melainkan untuk seorang saja. Seekor lembu untuk seorang, seekor unta untuk seorang. Kalau mengikut kias, kata dia. Sebab apa? Sebab hak sembelih tadi seekor. Sebab kambing, sebab biri juga. Nyawa tu nyawa seekor. Itu kalau dia mengikut kias. Wahiyal qurbah. Ini pula masalah qurbah. Masalah seseorang tu merapatkan diri. Dengan perbuatan itu dia merapatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kena ibadat lah maksudnya. Ibadat ni tak boleh qiyas. Itu dah. Wahiyal qurbah. Ada benda ni benda qurbah. Tapi kita tinggal kata dia qiyas itu dengan sebab adanya hadis berhubung dengan unta dan lembu dan kerbau lah seumpamanya. Apa kita tinggal qiyas? Kalau nak kira satu nyawa supaya dengan biri ataupun kambing juga satu nyawa. Dah satu nyawa untuk satu orang, tak boleh untuk lebih ramai. Kalau nak kira lembu pun aku tu juga. Tapi kita tak pakai qiyas kata dia. Kita tinggalkan qiyas di situ kerana ada asar, ada hadis. Maknanya lembu dan unta tu boleh untuk lebih daripada seorang, untuk 7 orang, 7 gia kata boleh. Wala nassa fi sya'. Tapi biri atau kambing ni tak ada dalil kata dia. Tak ada nas. Fa baqiya 'ala al-qiyas. Oleh itu berhubung dengan kambing dia tetap kita pakai qiyas. Qiyas itu hak tu terpakai kata dia. Hak lain tak boleh. Apabila qiyas bercanggah dengan nas, kita kena pakai nas kata dia. Tapi hak ni tak ada nas. Teruslah dia dengan qiyas dia tu. Jadi kita hak kambing biri ni untuk seorang kata dia. Hak ni perbuatan dia kata dia. Perbuatan sahabat ni semua sahabat buat lagu tu ke? Pula dia kata tidak boleh jadi hujah. Tak kemah kita tak boleh nak kata kat orang lain apa dia mau tak buat lagu tu. Tak boleh. Sebab apa-apanya? Sebab ni sahabat buat. Tak boleh kata lagu tu. Boleh jadi orang lain tak pakai gitu, dia pakai sahabat lain ataupun dengan maksud lain. Sini kita baca. Dia kata hadis-hadis hak lagu ni kita pakai dengan makna musyarakah fi thawab. Yang ni berkongsi pahala, maksud gitu. Dia kurbankan biri untuk ahli keluarga dia, yang ni supaya sama-sama berkongsi pahala. Bukan maknanya melepaskan tanggungjawab setiap orang tu dalam keluarga tu walaupun dia senang. Tak. Dia kata seorang je. Tapi hak lain tu pasal suka belaka kan, gembira belaka, setuju belaka, boleh pahala juga. Suka dengan kebajikan tu. Dia kira gitu. Ataupun kita pakai dengan arti ada orang dalam rumah dia tu yang tidak kaya. Maknanya dia benarkanlah dalam keadaan tu dia. Lepas tu dia kurban bagi pihak dia. Orang-orang lain ni keluarga dia ni ingat dia kurbankan seekor biri untuk ahli keluarga dia. Ini maknanya dia nak cerita kepada dia. Ini waham ahli keluarga dia. Dia ingat kau bila dia kurban tu dia tak suruh orang, mana dia rangkum sekali keluarga dia tu lah. Dia ingat gitu. Padahal dia kurban seorang, dia tak nak kata gapo. Cuma orang lain faham dia tu buat gitu. Faham tu tidak semesti betul. Dia rayak kau, saya sembelih ni bagi pihak kamu semua. Dia rayak kau? Tidak. Cuma orang lain rayak. Dia ni kurban bagi pihak ahli keluarga. Orang lain rayak ni boleh jadi dia rayak pada orang lain, boleh jadi dia tak rayak. Orang faham sendiri. Hak faham sendiri ni boleh jadi
betul, boleh jadi tak betul. Tak jelas lagi ni. Dia sendiri pun, ni kata orang Hanafi, dia sendiri ni pun kurban binatang ni untuk keluarga dia sekali. Tak jelas lagi. Sebab apa? Ni bukan dia kata, bukan dia royak. Orang bawah dia royak. Anak cucu dia royak. Anak cucu dia royak tu boleh jadi dia faham. Faham ni tidak semesti betul lagi. Gitu. Lepas tu, oleh kerana Muhasyi ni, penulis hasyiah ni orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi. Dia kitab kita ni, dia Syekh Ahmad Ali Saharanpuri tulis hasyiah ni jilid yang pertama. Dia tak ada tulis yang kedua, jilid yang kedua. Dia suruh anak murid dia, Maulana Muhammad Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Dioban tu sambung. Ni jilid yang kedua. Ni Qasim Nanutwi. Qasim Nanutwi. Tapi kalau kita perhati lebih kurang cara dengan hak dulu. Cara dia tu lebih kurang dengan hak jilid yang pertama. Dia kata hadis Imam Malik, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Tirmizi kata sahih. Itu riwayat daripada Atha bin Yasar. Saya bertanya Aba Ayyub, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan ar-rajul yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Jelas. Seseorang tu kurban bagi pihak dia dan bagi pihak ahli keluarga dia. Yang ni rangkum sekali dengan ahli keluarga dia. Fayakulun, mereka makan, mereka beri makan kepada orang lain. Hatta tabahan nas, sehingga orang ni bermegah-megah. Zaman kemudian orang ni badi lah kita kata. Badi menunjuk. Orang ni kurban lebih banyak, kaya dia. Orang ni kurban lebih banyak, bagus dia. Gitu. Fasarat kama tara, maka jadilah supaya kamu lihatlah. Hadis ni lah ke mana? Ini menunjukkan bagi pihak keluarga juga boleh ni. Dia kata falaysa fihi dalalah ala kifayati syatin wahidah lil mar'ati al ghaniyah idza dhahha zawjuha bal la'alla dhalika. Ini tidak jadi dalil juga kata dia. Pasal dia orang mazhab Hanafi, dia tolaklah orang lain. Padahal terada sana tu Abu Ayyub. Orang tanya Abu Ayyub. Dia kata tidak memadai. Kalau saya call tu boleh jadi di sini hadis ni maksudnya kalau isteri dia tu orang tidak senang, susah, anak-anak dia pun tak ada kerja sendiri belakang, dia seorang je menanggung keluarga. Jadi dia lah. Tapi kalau orang hak kaya tak boleh. Jadi hak tak senang, hak susah, tak apalah, jadi masuklah sekali dalam tu. Tak apalah. Adapun hak Nabi SAW sembelih 2 ekor kibas, dan di akhir dia tu dia kata Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatih. Ini daripadamu dan keranamu, daripada Muhammad dan umatnya. Dia bagi pihak umat ni. Lagu mana? Faqala Aliul Qari, Mulla Aliul Qari, ni pun orang Hanafi juga. Dia kata maksud umat di sini umat yang tidak mampu mengikut sunnah itu. Jadi Nabi SAW kira rangkum sekali dengan hal itu. Ataupun maksud di sini khusus dengan orang-orang di zaman dia. Umat tu maksudnya umat zaman dia. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh jadi juga umum. Umat dia ni semualah umat. Sebab sesuai dengan keadaan dia tu diutuskan untuk semua. Maka ini berarti khusus dengan dia. Ini termasuk dalam khususiyah yang khusus dengan Nabi SAW. Orang lain tak boleh nak kurban bagi pihak dia dan bagi pihak anak buah dia, anak murid dia misalnya, ataupun umat Islam hak lain tak boleh, tak memadai. Nabi SAW dia boleh lagi kepada yang tidak mampu. Untuk yang tidak mampu, hak mampu, ada apa tu kata lagu mana kalau hak mampu. Dan Nabi SAW sendiri dia kurban dah bagi pihak dia dan bagi pihak umat dia. Patutnya tak payah kurban lah orang lain. Kaya apa? Kau mau kata kan? Kan demo kan kata kalau hak kaya kena juga kurban kan? Dah lagu tu lah. Kita pun kata hak tadi tu pun lagu tu lah juga. Hak susah maksudnya. Tidak wajib tu. Sebab apa dia pegang dengan ni? Fasalli li rabbika wanhar. Tu asas dia.
fasalli li rabbika wanhar. Kamu semaya dan wanhar, kamu kurban. Dalam Quran ada sebut. Hak sebut dalam Quran tinggi kedudukannya, kata dia. Tinggi kedudukannya. Sebab itu dia kata wajib. Dan setiap orang supaya semaya tu boleh ke memadai kau seorang semaya? Tak, lain tak semaya. Tak boleh, kata dia. Setiap orang. Kurban ni pun lagu tu juga. Sebab dalam Quran sebut. Ada dalam Quran. Tu asasnya. Sebab itu dia kata wajib. Dia tidak kata sunnah. Walau bagaimanapun ini masalah khilaf, masalah khilaf. Dan tentu sekali hak lebih baik, hak lebih baiknya kalau orang yang senang dia buatlah. Setakat mana hak boleh buatlah. Kurban. Hak nak di sininya gap dia. Hak tadi je, hak dari segi bai'ah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima bai'ah dia. Lepas tu dalam hadis ni sebut dia tu kurban biri ataupun kambing bagi pihak seluruh keluarga dia. Keluarga dia tu maknanya orang rumah dia lah. Gitu maksudnya. Tu ya, nak bahas tu. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ada seorang Arabi, baru ni kita sudah jumpa dah ni bai'ah atas Islam. Jadi hak ni kita nak kata munafik ke tidak, baru ni riwayat dah juga tidak. Kita tak boleh kata Arabi ni orang munafik. Nabi SAW kata Madinah seperti kir. Kir itu ada dua makna. Lepas tu dengan makna corong, peniup, tukar besi tu, dia siup. Supaya apa? Supaya api tu, bara tu hilang asap dia. Dan jadi api belakang. Itu satu maksudnya, makna corong tu. Satu lagi kirin dengan makna relau ataupun tempat bakar. Tempat bakar. Jadi tempat bakar logam ni apabila dibakar oleh tukang dia, tukang emas atau tukang besi ke apa, dia hilang kotoran dia tu. Hilang. Orang panggil tahik-tahik dia tu hilang. Jadi yang tinggalnya ialah logam tu, hak tulen. Maksud dia sini boleh jadi orang faham bahawa Arabi ini sudah munafik. Tidak. Tak betul kalau faham gitu. Dia tetap Islam. Cuma Nabi SAW kata gini ni, adalah keadaan yang menyebabkan orang ni tidak mampu. Maksudnya orang ni tidak akan mampu menanggung tanggungjawab ataupun peranan orang-orang Islam di Madinah. Sebab nak akhir jam besar ni, hak lemah-lemah lagu ni dia tubik dengan sendiri. Dan Nabi SAW tak kata gap ada di kes lagu ni. Walaupun Nabi SAW tak kenal bila bai'ah mari duduk Madinah tu. Sebab tu dia enggan bila orang tu suruh batalkan. Dia bukan nak keluar Islam, dia nak suruh batalkan halal Islam tu. Bukan maknanya tak sih Islam, nak jadi kafir dah. Untuk taat. Begitu. Untuk taat perkara-perkara yang ada dalam Islam itu semua sekali. Dia suruh batalkan hak tu. Mana kecuali hak wajib-wajib, hak mana yang dia tak erok lah. Gitu maksud di sini. Sebabnya kalau kita kata munafik, orang munafik tak boleh duduk di Madinah, akan keluar dia tak sedap duduk. Ada banyak lagi munafik selepas tu pun. Ada lagi tu hak munafik sebenar. Berapa yang hak tu boleh duduk pula di Madinah. Ini menunjukkan dia ni Islam, cuma dia lemah. Yang dikehendaki duduk di Madinah ni orang kuat-kuat. Sebab apa? Dia masyarakat ia akan membuat perubahan besar dalam dunia. Dia tak boleh ada hak lemah-lemah lagu ni. Kalau ada hak lemah lagu ni, dia ganggu juga. Kita dapat buat kesimpulan daripada sini bahawa orang Islam yang duduk dengan Nabi SAW tu di Madinah tu, yang menjadi asas ataupun benih mula-mula ni, memang kuat-kuat semua. Memang kuat-kuat semua. Dengan sebab itulah kita tengok terbukti dalam sejarah dunia ni, kan dalam masa yang sebentar saja dunia ni jatuh ke tangan Islam. Puncanya mari mana? Situ. Hak kecil tu lah. Dan hak kecil ni kalau ada orang lemah-lemah, tak ada ditubik. Kecuali kalau ada hak akhir zaman tu, ada juga disebut orang munafik gapo akan keluar daripada Madinah. Waktu cerita lain, bukan pada masa ni. Waktu cerita lain, orang kafir gapo akan keluar daripada Madinah. Itu gambaran hak akhir zaman, bukan hak ni. Kalau hak ni kita kata dia munafik, lagu mana dengan hak lain-lain? Ramai lagi hak lain tak tubik pun.
Kesimpulannya iaitu apabila seseorang itu berbaiat atas apa-apalah, dia tak boleh batal mudah-mudah. Nabi SAW tidak ajar batal mudah-mudah. Seperti di sini dia tak terima. Jadi akhir sekali orang tu pergi dengan tidak batal. Dia pergi sendiri gitu. Nabi SAW tak batal. Bab man bai'a rajulan la yubayi'uhu illa ad-dunya. Ni bab orang yang berbaiat dengan seseorang, dia tidak berbaiat dengannya melainkan kerana dunia. Lagu mana? Masalah kita sokong seorang pemimpin, kita sokong dia tu, kita setia kepada dia tu kerana dunia. Berat tu. Kalau mengikut Islam tak boleh berat. Mana kalau kita sokong, kita terima dia, kita terima sungguh. Ikhlas lah. Apabila ikhlas tu, tuntutan ikhlas tu, kalau dia tak betul, kita tegur. Dia marah pun kita tegur macam. Tak boleh nak apa ni buat lagu lain, tak boleh. Gitu cara je. Maknanya tak boleh di sini. Kalau kerana dunia, bai'ah ni dia kena kerana dunia akhirat, kerana Allah. Tak boleh kerana ada juga kan kita tengok dia tak silap. Maksudnya Nabi SAW tak silap ajar umat dia ni begitu lah dengan politik ni. Tidak serius. Politik ni sekadar boleh untuk boleh projek, untuk boleh goni misalnya kita kata sokong orang tu, lepas tu kerana kepentingan apa-apa kepentingan dunia lah. Tak boleh sekadar tu. Dia kena lebih lagi daripada tu, sungguh-sungguh lah. Itu maksudnya. Sebab kalau kerana dunia, maka dia termasuk dalam hadis ni. Allah SWT tidak akan bercakap dengan tiga macam orang pada hari kiamat nanti. Tidak bercakap ni maknanya tidak tidak bercakap artinya tidak suka lah, tidak membersihkan mereka, menyucikan mereka. Yang Allah SWT tak kena. Mana bila kata tidak menyucikan mereka, mereka ni dalam keadaan salah, kotor lah lagu ni. Sebab itu Allah SWT tak sikit. Jadi Allah SWT tak hiraukan dia. Padahal kita memerlukan Allah SWT, rahmat Allah SWT pada hari itu. Kalau Allah SWT tak hirau kita, habislah. Walahum azabun alim. Malah mereka mendapat azab yang pedih pula. Mana banyak perkara tu di situ tu. Yang pertama, orang tu ada air lebih tepi jalan, dia ada telaga, dia ada gapo. Tak ada jadi kurang air telaga dia tu dengan sebab orang nak minum lalu dekat tu. Dia tak sewi. Minum. Tu sah. Ini bukan air saja, gagal lain pula gitulah juga. Gagal lain pula gitulah juga. Orang semua perlu dan tidak merugikan dia, tidak menjejaskan dia. Apa-apalah. Yang kedua, orang yang berbaiat dengan seseorang pemimpin, dia tidak berbaiat dengannya melainkan kerana dunia. Lagu mana? Kalau pemimpin tu beri sesuatu kepada dia, hak dia kena, hak dia nak, tak apa, moleklah dia je. Tapi kalau tidak, tak molek selalu. Tak boleh. Sebab kita baiat dengan dia tu kerana Islam, kerana agama, untuk menegakkan agama. Dan untuk menegakkan agama ni, sebahagian besar daripadanya terikat berkait dengan politik, berkait dengan pemerintahan. Dan agama itu tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan adanya kekuasaan, adanya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu kena kerana Allah. Dan bai'ah kepada dia itu pun kerana Allah juga. Kerana Allah. Daripada hadis ni kita dapat buat kesimpulan, mereka dalam Islam ni dia bukan urusan dunia saja, tidak. Bukan dunia akhirat. Sebab itu tak boleh mudah-mudah. Tak boleh mudah-mudah. Nak ikut sera tak boleh. Ikut sera. Kalau ikut sera supaya jadi orang lain lah, supaya orang lain kan ikutlah parti goni, kumpulan ni tukar, boleh tukar selera boleh tukar. Dia jadi lagu tu. Tapi kalau agama mana boleh tukar? Kalau agama mana boleh tukar? Tak boleh.
Sebab tu, sebab dia berkait dengan agama ni lah yang Allah SWT murka sangat tu. Tetapi mungkinlah dalam setengah-setengah keadaan, kalau pemerintah saat ni yang memerintah atas nama agama dia pun tak betul, itu lain cerita lah pula. Bukan kerana kita tolak agama, kita tolak dia tu. Dia tu yang tak betul. Mungkin boleh jadi mana kalau jadi mencemarkan agama lagi. Kalau dalam keadaan tu mungkin lain keadaan lah. Lain lah cerita. Kerana agama juga. Ini kalau dia molek-molek dah, tak ada bersatu dah, kita tak kena lagi. Sebab apa tak kena? Tak boleh benda lah, kita kata tak boleh benda. Maka kita jadi tidak sokong dia, tidak taat kepada dia, tidak setia kepada dia, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berjuang dengan seseorang selepas asar. Sebab sebut selepas asar ni, selepas asar tu masa yang penting, masa yang penting di mana malaikat-malaikat tu bertemu. Malaikat pagi dengan malaikat malam ni bertemu. Di situ bila nak bertukar. Artinya makhluk Allah yang mulia, yang suci tu ada. Kita tidak malu kepada puak-puak dia. Kita duk fikir hak nampak depan kita je. Kita tidak tahu sekeliling kita ni banyak lagi hak lain makhluk Allah yang duduk berhatinya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang kalau dia tidak kenal ada kesannya kepada kita. Kalau dia kenal pun dia tidak kenal saja, dia akan mendoakan kerahmatan untuk kita, keampunan untuk kita. Sebab itu pada masa ni lebih berat. Bukan makna masa lain tak salah dah. Hak ni lebih berat. Lebih berat. Dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata kita nak tutup kedai dah. Tadi ada dah orang nak 200 saja. Itu. Laqad u'tiya biha kadza wa kadza. Ada dah orang nak bui kita tadi nak 200, kita tak sibui tu. Padahal tak ada dek pun orang nak 200. Dia nak suruh kawan ni berasa murah. Tadi ada dah orang nak. Ni 100.5 nak jual. Tadi 200 ada orang nak jual. Padahal tak ada dek pun. Ni nak jual 100.5. Misalnya dia bersumpah. Orang tu pun iyalah, kamak kau sengoti kata. Ambil. Padahal tak ada siapa-siapa pun nak bui ke dia dengan harga 200 pun tadi tak ada. Dia yang katanya. Lagu tu tak boleh. Maknanya peniaga yang tak betul. Kita dapat buat kesimpulan di sini, orang yang tak betul tiga dengan masyarakat. Masyarakat dia tak betul. Hubungan dia dengan masyarakat, dengan orang-orang yang memerlukan dalam masyarakat. Tak kira lah yang memerlukan. Anak yatim ke, janda ke, kita kata apa ni, ibu tunggal lah, kita kata ibu tunggal ke, orang cacat ke, orang buta ke, apa-apalah kita kata. Ini masyarakat. Benda yang tidak menjejaskan kita kalau kita bagi kepada dia, kita tak bagi. Itu golongan yang pertama. Hak tak sibui air tadi tu. Itu berkait dengan masyarakat. Hak yang kedua berkait dengan politik, pemerintahan. Orang yang tak ambil berat. Masalah pemerintahan ni lebih kurang gitu untuk kepentingan dunia saja. Tak boleh berat juga. Sama ada pemerintah pun lagu tu juga untuk kepentingan dunia, berat dia. Yang menyokong pun lagu tu juga. Tak boleh. Mana dia kena kerana Allah belaka. Pemerintah kerana Allah, rakyat yang menyokong ni pun kena kerana Allah juga dalam masalah politik. Dua. Yang ketiga, peniaga. Nak cari pitih. Jangan cari pitih dengan menjual agama, dengan menjual nama Allah. Tak boleh. Dengan bersumpah ni, tak boleh. Dia kena betul molek. Sebab apa? Hak tiga ni kalau molek, insya-Allah masyarakat tu akan molek. Kalau tiga perkara, ada sumbangan kepada masyarakat, fikir tentang masyarakat, orang-orang yang memerlukan itu ada. Politiknya baik, peniaga-peniaganya baik. Ada tiga perkara ni, majulah masyarakat itu, baiklah masyarakat itu. Sebab tu dia sebut lagu tu. Nampak kadang-kadang hadis ni kita nampak gitu ya, tapi luah makna dia. Maksud dia tu luah. Tak habis lah. Seluah mana orang manusia. Bidang kepada menego ni macam-macam nego. Tak kira nego gapo. Tak boleh menipu, artinya tak boleh. Politik tak kira lah sebagai gapo, sebagai DO kau, sebagai menteri besar kau, sebagai perdana menteri kau, sebagai presiden kau, sebagai raja kau, sebagai siapa kau, rakyat kau, kaitlah kau tu. Kaitlah kau. Luas makna dia. Tak boleh lah makna lagu tu.
Sini dalam bab ni dia nak ajar semuanya pemerintahan ni kena kerana Allah, tak boleh kerana dunia. Bai'ah ni kerana Allah. Ada kita kata kita tak ada bai'ah, tak ada bai'ah mana? Kita duduk dalam negeri ni secara tidak langsung, nak tak nak kita bai'ah dah. Jadi warga negara. Dapat surat beranak, dapat kad kenalan, dapat pasport kalau nak pergi. Kalau orang lain bukan main masuk J tu. Palsu pasport kau gapo kau kad kenalan. Gapo makna tu semua? Dah banyak lagi lah. So keliling kita ni ada belakang menunjukkan kita terikat dengan negara itu, pemerintah itu. Jadi kita kena jagalah, kena jagalah, menjadi tanggungjawab kita. Apalagi kalau hak terlibat dalam pilihan raya ke apa tu, undi tu yalah lah tu. Bai'ah lah tu berlaku tu. Undi. Bai'ah tu berlaku. Lepas tu ikrar pula tu, hak mana jadi menteri tu ikrar pula. Tiap-tiap seorang tu ikrar depan raja misalnya. Yalah lah tu, bai'ah lah tu. Bai'ah lah tu. Jadi hak bai'ah tu kena jaga molek. Kena jaga molek. Kadang-kadang kerana dunia ni orang yalah hak ikrar tu lupalah. Sebab apa duk fikir dari segi dunia ni senang. Suka. Kalau nak kiranya sedih kalau nak kiranya. Sebab apa benda berat ni. Kalau kita tengok khalifah-khalifah dulu jerit. Bukan suka lah ni pakat lambung junjung. Suka. Lepas tu buat jamuan pula. Tak tahulah, mudah-mudahan tidak kerana dunia. Boleh jadi kesukaan di tengah jalan begitu sajalah. Mudah-mudahan gitu. Bab bai'atin nisa, rawahu Ibnu Abbas. Bai'ah perempuan. Hadis tentang bai'ah perempuan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi maknanya bai'ah ni bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun boleh juga. Itu Imam Bukhari naknya. Jadi bai'ah ni berkait dengan masyarakat, berkait dengan apa. Daripada sini juga setengah-setengah ulama membuat kesimpulan bahawa orang perempuan boleh terlibat juga dalam masalah politik, masalah masyarakat. Politik-politik masyarakat lah, nak jaga masyarakat. Jadi dia boleh sokong, terima, nak taat setia, nak jaga sungguh perkara-perkara yang tertentu tu boleh, berdasarkan hadis ni. Jadi Imam Bukhari buat mari hak ni bai'atin nisa ni dalam bab pemerintahan. Artinya dia nak mengisyaratkan bahawa orang perempuan boleh juga terlibat dalam pemerintahan. Itulah. Itu cara Bukhari. Jadi caranya lagu mana dengan bai'ah, ikrar ataupun menyatakan taat setia kepada pemimpin dalam melaksanakan perkara-perkara yang tertentu. Mungkin sekarang ni dibuat, misalnya kalau pegawai kerajaan dia ikrar atas kerja dia tu lah tanggungjawab dia. Bahagian lain pula dia ikrar atas hak dia tu. Gitulah. Hak ni semua ni termasuk dalam bai'ah belaka. Bai'ah belaka. Apa dia ni? Imam Bukhari buat mari hak ni, lepas tu dia buat mari hadis. Hadis ni apa ni? Ubadah ni. Hadis Ubadah bin As-Samit. Nahnu fi majlisin. Kami berada dalam satu majlis. Nabi kata kamu nak bai'ah dengan aku dengan atas persetujuan bahawa kamu gini. Jadi hak ni mukhatab ni, orang yang dihadap cakap di sini adalah orang-orang lelaki belaka ni. Orang lelaki belaka ni. Padahal Imam Bukhari buat dalam tajuk bai'atin nisa. Apa makna? Kadang-kadang Bukhari ni pelik. Kalau bai'atin nisa mari hak perempuan lah. Apa hak lelaki? Hadisnya mari hadis orang lelaki bai'ah. Tajuknya orang perempuan bai'ah. Lagu mana? Tujuan Imam Bukhari dia nak cerita di sini, orang lelaki hak Nabi bai'ah ni, dia bai'ah serupa dengan bai'ah hak Nabi buat dengan orang perempuan. Yang tersebut dalam Quran ini, perkara-perkara ni sebut asasnya hak dalam Quran tu, iaitu bai'ah dengan orang-orang perempuan. Orang lelaki pun boleh juga nak bai'ah dengan orang, tidak kata khusus dengan orang perempuan. Yang ni kalau hak dalam Quran kata untuk orang perempuan. Kalau hak tu juga boleh digunakan oleh orang lelaki, berkait juga dengan lelaki, tak salah. Kalau guna hak tu juga, isteri dia tu untuk bai'ah, tak jadi masalah. Ni maksud Imam Bukhari. Dia nak ceritanya asasnya ialah ayat Quran itu. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka
ala an la yusyrikna billahi syai'a, dan seterusnya. Tu hadis ni serupa dengan hadis ni, ayat. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, dia kata Nabi SAW berbai'ah, menerima bai'ah orang-orang perempuan dengan ucapan mengikut ayat ini, sesuai dengan ayat ini, la tusyriku billah, la tusyrikna billah syai'a, dan seterusnya. Jadi hak ni riwayat Aisyah, dia nak cerita asas kepada bai'ah dengan lafaz sani, asasnya ialah dalam Quran, dan hak dalam Quran itu hak Nabi bai'ah dengan orang-orang perempuan. Jadi Nabi bai'ah dengan orang perempuan itu dengan cara lagu mana? Adakah seperti dengan orang lelaki? Yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim. Ketika bai'ah orang lelaki, bai'ah di Hudaibiyah tu dengan Nabi tu kan, Nabi kata ni bagi pihak Uthman bai'ah. Lepas tu orang lain pun mari salah dengan dia, pegang bai'ah, pegang tangan gitu. Dan dalam Quran pun sebut yadullahi fawqa aydihim. Jadi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Itu ayat itulah. Seterusnya yadullahi fawqa aydihim. Mereka berbai'ah sebenarnya dengan Allah. Jadi dengan pegang tangan. Jadi Nabi SAW bai'ah dengan orang perempuan, dia pegang tangan. Salah lagu tu juga kau. Itu Aisyah nak cerita. Dia kata tak. Tangan Rasulullah SAW tidak menyentuh tangan mana-mana perempuan. Tak ada. Usah kau nak sentuh hal lain. Tangan ni hak paling ringan lah kita kata. Tak ada sentuh. Walaupun pada ketika bai'ah, skalanya tidak salah. Ni pada ketika bai'ah tu salah dengan orang lelaki. Perempuan lagu mana? Tidak. Situ dia nak ayat. Tidak. Tidak menyentuh, kecuali perempuan yang dimilikinya, sama ada dimilikinya dengan nikah ataupun dengan milkil yamin sebagai hamba. Itu dia situ. Kalau orang tidak yang dimilikinya, maka dia tidak sentuh. Bai'ah dia tu dengan gitu, dengan ucapan saja, dengan percakapan saja. Di sini kita nampak cara bai'ah. Antara lelaki dengan perempuan, ucapan dia tu boleh sama, kata-kata dia tu, isi tu bai'ah tu, tetapi cara perbuatan tidak sama. Tidak sama. Iaitu lelaki boleh salah, tapi kalau tak salah tak apa, tak apa, tidak syarat salah tu. Syarat tu tidak salah tu tidak syarat dalam bai'ah. Ucapan itu yang mesti adanya, ucapan itu. Lepas tu riwayat daripada Ummi Atiyah. Ini sesuai lah dengan tajuk Imam Bukhari itu, bai'ah orang-orang perempuan ni, sesuai lah. Dua ni, hak mula-mula tadi itu tidak sesuai. Dua ni sesuai. Kami, Ummi Atiyah kata, kami berbai'ah dengan Nabi SAW. Dia pun baca di hadapan saya ataupun dalam nuskah yang lain, di hadapan kami, alla yusyrikna billahi syai'a, dan seterusnya ayat itu. Dan Nabi SAW dalam bai'ah itu dia melarang daripada niyahah, meratap, meraung kerana kematian seseorang. Lepas tu ada seorang perempuan daripada kami, dia genggam tangan, genggam dia. Dia genggam. Dia kata fulanah telah menyukakan aku, telah menyenangkan aku nak balas dia lah, kata dia. Nabi SAW tak kata apa. Artinya Nabi SAW di sini berdasarkan hadis ini, tak boleh Nabi SAW larang. Baik, ni bai'ah, ni ahad, bai'ah. Tiba-tiba ada perempuan ni kata dia terhutang budi dengan satu orang, saing dia tu perempuan juga. Ada seketika dulu dia tolong saya. Mana seseorang lah dalam keluarga saya tu mati, saya jerit meraung, dia meraung gatal. Jadi saya nak balas dia lah. Lagu mana? Tak ada balas. Nak bai'ah dah ni. Dia pegang tangan tu lagu mana? Genggam tangan tu lagu mana? Jadi setengah ulama mengatakan dia genggam tangan tu, hak ni dia tak silap lagi ni. Hak ni. Hak lain timur dah. Hak ni hasa ni dia nak balas. Nanti dulu lah lagu mana? Gitu kira-kira je. Kira-kira je, wahai Rasulullah, lagu mana? Kalau saya tak silap lagi hak ni ni. Butir ni. Ni ahah ni, saya buat ada terhutang budi. Ada satu orang perempuan tu, dia telah berbudi
dengan saya. Jadi saya nak balas. Dia pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyap, tak kata tegap. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia boleh bertolak ansur kadang-kadang. Benda yang tidak besar mana, kalau orang tu sekadar nak melepaskan perasaan dia sebentar dan dia tidak bai'ah lagi, dia lep. Pergi lepas tu mari. Lepas tu baru bai'ah. Hak saat ni. Tak sirah lah apa tu. Jadi maknanya boleh sekali itu. Itu setengah ulama mengatakan begitu. Setengah ulama mengatakan dia genggai saat ni, maksudnya dia terima dah. Tetapi dia nak minta kebenaran seseolahnya daripada Nabi SAW untuk balas. Jasa lah, bagi dia hanya jasa. Sebenarnya tak ada jasa. Jasa saing dia tu. Nabi SAW tak kata apa. Kalau tak boleh sungguh, Nabi SAW tak elok. Tak boleh, mesti dia kata lagu tu selalu. Ni dia Nabi SAW tak kata apa. Macam takrir. Tu. Macam dia benarkan untuk sekali. Sebab apa dia terima dah. Untuk seterusnya hak ni kecuali. Maka ulama-ulama mengatakan kalau kita terima hak ni, ini khusus dengan dia sahaja. Hak lain-lain tak ada orang lain. Dan benda-benda lain bila-bila pun tak ada kecuali ya. Kalau kita kata haram, dia tak boleh kata sekali dia nak pergi buat pula. Kita tak boleh kata boleh. Dia pergi buat juga, buat dengan salah. Nabi SAW tidak kata apa ni. Namun dia kira tak faham lagi kau apa makna bai'ah ni. Kalau kecek saja, saya suruh saja pun tak boleh dah. Kalau saya larang saja pun tak boleh dah. Apatah lagi bai'ah. Tak faham lagi kau. Maknanya kalau kamu tak faham, tu tarah kamu lagu tu nak kata apa dah. Tetapi dikecualikan dia, khusus dengan dia. Kalau kita terima ni khusus dengan dia, tidak termasuk orang lain. Dia ada beberapa perkara di zaman Nabi SAW ni khusus dengan sahabat-sahabat. Misalnya dalam kes ni ada ulama mengatakan hak boleh ni walaupun sekali untuk dia saja. Ada seorang sahabat mengikut setengah ulama juga, bukan semua. Dia tanya, "Gapo dia hak wajib atas saya?" Nabi SAW kata semai 5 waktu. Gapo dia lagi hak wajib? Kalau harta kena beri zakat. Gapo dia lagi hak wajib atas saya? Kena puasa. Lepas tu akhir sekali dia kata, "La azidu ala hadha wala anqus." Saya tak akan lebih daripada hak ni. Dan tak akan kurang. Saya akan buat. Dan tak akan kurang, tak akan lebih. Nabi SAW kata aflaha. Jaya dia. Jadi orang ni mengikut setengah-setengah ulama, dia kata dia buat hak fardu je. Sunat tak ada. Sunat tak ada. Ada yang kata gitu. Jadi apakah maknanya untuk semua? Tidak, untuk dia. Mengikut setengah ulama, untuk dia saja. Gitu. Faqalat fulana wa ana uridu an ajziya falam yaqul syai'an. Lepas tu dia pun pergi, lepas tu mari pula. Fama waqat imra'atun illa Ummu Sulaim. Tidak ada yang menyempurnakan bai'ah ini. Bukan semua dari kalangan perempuan. Dari kalangan perempuan pula bukan semua perempuan sahabat Nabi, sahabiyat itu tidak. Perempuan hak bai'ah pada ketika ni. Gitu. Dan tidak memenuhi, tidak menyempurnakan itu dalam bab mana? Dalam bab niyahah ni saja. Dalam bab lain sempurna. Hak kata tak saya berzina, tak saya gitu gini tu tak dah, memang tak dah. Tak saya bunuh anak ke apa, tak ada memang tu. Tapi niyahah ni itu maksudnya. Kita jangan anggap tidak menyempurnakan bai'ah ni kecuali oleh 45 orang ni. Hak lain maknanya sahabiat Nabi ni tidak dapat memenuhi janji dia berlaku. Artinya masih duduk berzina lagi. Artinya masih duduk curi lagi. Masih macam-macam lagi lah. Orang sebut dalam hadis tu, dalam ayat tu, dan dalam hadis ni. Kita tak boleh faham gitu. Kalau faham lagu tu silap. Dia kena faham lagu mana? Hak ni, dalam bab ni. Dalam bab niyahah. Sebab apa? Sebab terlalu umum sangat. Dah jadi daging darah dalam masyarakat Arab. Supaya dengan arak lah juga. Dia sudah jadi daging darah. Sebab itu pengharaman dia pun tidak sekaligus. Sikit-sikit, perekat-perekat. Sebab apa? Sudah jadi daging darah. Benda kalau sudah berakar umbi, sudah jadi daging darah lagu tu, dia tak boleh nak cabut sekaligus. Sebab itu Nabi SAW dia faham benda ni. Kalau tak ada pun mungkin buat seketika lah. Pada masa tu masih kuat lagi. Mana-mana ada tu. Seramai mana tak ada disebut di sini.
Tapi bukan semua sahabiat. Dak. Hak mana ada ikuti bai'ah ni, peristiwa bai'ah ni, perempuan, bukan lelaki. Dalam bab niyahah. Sebab niyahah ni meratap ni orang perempuan berhina. Dia suka. Minum arak kurang orang perempuan ni. Bab niyahah ni, bab meraung, tepik, garu muka, tarik rambut ni, soyak baju ni orang perempuan. Hak berhina zaman jahiliah. Hak mana-mana baru masuk Islam pun lagu tu lah. Dia tak boleh nak tinggal lagi. Jadi di sini beberapa orang yang disebutkan dalam bab ni. Itu yang dikatakan. Hak ni memang tinggal terus. Memang betul-betul dia menepati seperti bai'ah dia. Bab man nakatha bai'atan atau bai'atahu. Ini bab orang yang membatalkan bai'ahnya. Tadi hadis demai tadi. Arabiyah demai tadi. Nabi SAW tak sebui batal. Dan Nabi SAW tak terima permintaan dia tu. Pergi dengan gitu ya dia. Pergi dengan gitu. Sebab apa? Orang yang berbai'ah ni, terutamanya bai'ah dengan Nabi, dalam Quran disebut innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sebenarnya orang-orang yang berbai'ah dengan kau tu, mereka berbai'ah dengan Allah. Janji, bukan dengan kau saja. Berjanji dengan Allah. Jadi maknanya beratlah janji dengan Allah ni. Dan apabila kata bai'ah, tidak dengan Nabi saja, tidak, dengan orang lain pun begitu juga. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Sebab apa? Imam Bukhari buat mari ni semua ni dalam bab pemerintahan. Nak ceritanya bai'ah dalam pemerintahan ni suatu perkara yang penting, yang besar. Apabila janji taat setia, tiba-tiba pecah rahsia misalnya pemerintah, pemimpin ni, besar akibat dia. Kadang-kadang hancur satu negeri. Kerana apa? Kerana tak simpan rahsia molek. Padahal sumpah dah nak jaga rahsia tu. Nak jadi mana-mana, jadi pemimpin, jadi menteri, jadi gotu ni, sumpah belaka tu. Makna bai'ah lah. Bai'ah. Tiba-tiba tak jaga molek. Tak boleh. Termasuk dalam dosa besar juga ni. Ini termasuk dalam dosa besar juga. Kita kata mungkin pemerintah kita kurang baik. Kurang baik pun padan dengan kita baik secara mana? Kita baik secara mana? Padan dengan kita sumbangkanlah apa yang baik yang ada pada kita untuk lebih baik lagi. Pemerintahan kita, negara kita, bangsa kita, masyarakat kita kena buat. Apa yang kita boleh buat. Jangan batalkan, jangan kau putus. Kena bangun. Kena bangun. Sebab kita tak boleh buat alasan pemerintah kita tidak baik. Jadi kita biar. Tak boleh. Tak baik mana baik dengan negeri lain. Misalnya kita kena perhati belaka lah tu. Kena perhati belaka. Sebab ini kerana Allah belaka. Kena perhati lagu mana di negeri kafir, kalau keadaan orang Islam lagu mana. Tengok ni. Lagu mana? Keadaan orang Islam tidak kokoh teruk, tidak kokoh. Kita ke mana-mana pun ada peluang misalnya kita kata. Jadi kita tak boleh mudah-mudah lah. Bahkan kena buat apa yang baik. Apa yang baik untuk semua. Yang kita nampak baik ke mana, kita buat. Tak kira lah ke mana-mana pun. Gitu. Asalkan maksud kita ikhlas kerana Allah SWT dan tidak bercanggah dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Sekian itulah. Wallahu a'lam.